Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini. Yang dihormati Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Ramli, yang pengasas darsa yang diraikan kepada kita Ustaz Eddie bersama rombongan. Tanpa melengahkan masa, majlis menyebut Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul mengucapkan sepatah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang dialu-alukan Ustaz Bilio yang sudi untuk memberi tazkirah pada kita pada pagi ini. Sama beliau adalah Ustaz Hazwan Ismail, pengiring Ustaz Abi, khususnya para asatizah, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama dengan tetamu yang sangat-sangat kita sayangi dan kasihi, yang telah berkunjung menjadi tetamu kita pada pagi ini. Pada anak-anak yang mata Allah sekalian, mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil manfaat daripada peringatan dan tazkirah yang bakal disampaikan oleh Ustaz Ibis lagi, insya-Allah. Bagi pihak kami, pihak Pondok Darsa sangat-sangat memalukan kehadiran Ustaz dan rombongan. Pada kunjungan kali ini adalah kunjungan yang kedua kali selepas daripada tautan mahabbah kali yang pertama ziarah hari itu. Hari ini hari yang kedua kami bersama dengan beliau dalam kunjungan ziarah ulama di seluruh negeri Kedah. Jadi fahamkan insya-Allah kunjungan berikutnya ialah ke Pondok Syekh Badruddin, iaitu mantan Mufti Kedah yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga termasuk di kalangan insan-insan terbilang yang tidak pernah letih untuk menyampaikan dakwah di tengah masyarakat. Kira segi umur sudah
berada di usia orang berusia, tapi segi tenaga seperti seorang muda yang tak pernah letih menyampaikan ilmu pengetahuan kepada umat. Maka insya-Allah termasuk di hadapan kita Ustaz Ebin, diharapkan insya-Allah Allah panjangkan umur Ustaz Ebin insya-Allah. Bila umur ada panjang, maka lebih banyaklah kebaikan dan manfaat yang dapat ditumpang oleh umat ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah murahkan juga rezeki beliau sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengalir harta benda yang berkat di tengah-tengah masyarakat dan membuahkan hasil yang lumayan untuk beliau di akhirat nanti. Moga-moga insya-Allah balasan yang tersedia pada sisi Allah untuk Ustaz Ebin ialah yang terbaik di antara yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi keluarga dia sihat. Moga-moga Allah bagi umurnya bermanfaat. Moga-moga Allah bagi harta dan duit ringgitnya berkat insya-Allah. Jadi untuk itu, untuk anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat yang banyak daripada tazkirah yang bakal disampaikan. Jadi untuk itu terima kasih Ustaz di atas kunjungan, kesudian Ustaz untuk pilih pondok kita untuk menjadi destinasi kunjungan dan ziarah insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan Ustaz tak pernah rasa tak mau main. Jadi selalu rasa nak main ke pondok kita insya-Allah. Jadi sebelum saya terlupa, saya nak jemput Ustaz dan rombongan ke perasmian restoran Darsa di Sentul Ustaz. 1 hari bulan 4 yang akan datang ke 11 pagi insya-Allah. Jadi bila pergi sana boleh makan-makan lagi insya-Allah. Jadi tujuan pembukaan restoran itulah untuk pondok ni juga, untuk anak-anak yang belajar tanpa bayar yuran, sebab banyak asraf di sini termasuk anak-anak yatim Salah Sayyidina Muhammad, dan juga untuk pembangunan pondok-pondok darsa seluruh Malaysia. Sebenarnya kita ada beberapa cawangan di seluruh Malaysia, iaitu di Sabah, di Johor, di Melaka, di Terengganu Salah Sayyidina Muhammad, dan di Shah Alam. Inilah pondok-pondok ini sedang dibangunkan Salah Sayyidina Muhammad, dan saya pun sentiasa menerima tanah-tanah wakaf untuk pembangunan pendidikan Islam pada masa yang akan datang. Sebenarnya menerima wakaf-wakaf daripada umat Islam ini digalakkan oleh Islam sebab memperbanyakkan harta umat Islam. Jadi insya-Allah seperti mana Al-Azhar yang pernah jadi sebuah universiti yang lebih kaya daripada kerajaan Mesir satu masa hari itu, hartanya di seluruh dunia. Tujuan sehingga kami pernah ada pengalaman waktu rehat makan tak perlu bayar Ustaz, sebab ditaja oleh Al-Azhar. Jadi itulah harapan kita insya-Allah. Mudah-mudahan umat Islam dapat menumpang kebaikan para pendakwah, kebajikan mereka menabur bakti di tengah masyarakat di seluruh tanah air insya-Allah. Jadi itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Ebin dan rombongan. Mudah-mudahan Allah memberkati kunjungan yang penuh dengan rahmat dan berkat ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jatuh hari bulan hari Jumaat. Kalau ada masalah lagi setelah. Tanpa untuk menjadikan majlis pada pagi ini, kita menyebut dengan qasidah Mustafa untuk mengadakan qasidah. Kalau mendengarkan kata majlis disilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Sallallahu alaihi wasallam. ظهر الدين
يا حنان ذلك الفضل من الله.
Jazakumullah khairan jazaa kepada kumpulan fadilah yang telah berusaha di atas nama fadilah sebentar tadi. Majlis yang diteruskan lagi dengan menjemput Ustaz Tirmizi untuk menyampaikan tazkirah. Majlis dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadilah Mati dan guru Syekh Sri guru yang sangat selesai dapat pegang tangan tu dah rasa apa? Dah rasa sejuk je kan? Jadi semua ustaz semua terkeluh tak tahu nak cakap apa. Biasa ceramah kat tempat lain boleh tunggu, tapi kat sini dia rasa macam kali pertama ceramah lah, kekok rasa. Sebab yalah, patut datang sini nak dengar tuan guru punya nasihat, tapi datang sini tengok tuan guru dapat duduk sebelah depan adik-adik yang mana tadi bekas lidah tadi pun dah rasa tenang. Saya kata tuan guru rasa tenang, rasa sejuk hati. Jadi kerana itu sangat bertuah adik-adik yang kita semua berada dalam majlis ni bersama tuan guru yang kita hormati sayangi, tuan guru Syekh Zainul Asri, yang saya seluruh Malaysia nak ada kat sini, tapi Allah pilih kita berada di sini. Mana dalam setahun kenangan terindah tahun lepas, jadi tahun ni saya dapat kenangan terindah juga, dapat berada di majlis ni, di tempat yang mulia ni. Tak ada aircon tak ada, tapi dia rasa walau dekat tengah hari matahari pun terik, tapi rasa tenang, rasa sejuk hati dia. Adik-adik rasa sejuk lagi. Jadi kami datang sekejap ni sejuk, rasa bahagia je, tak tahu nak ungkap macam mana perkataan tu, tapi segala puji bagi Allah, rasa sangat bahagia. Jadi tuan guru yang saya hormati, saya sayangi, adik-adik semua, ini kira macam nasihat pakcik-pakcik lah, abang-abang kan. Jadi dalam hidup kita ini, kita sangat bertuah bersyukur pada Allah, bertuah bersyukur pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada kita. Kalau dia tak sayang kita, dia pun tak letak kita berada dalam majlis ni. Kalau Allah tak sayang kita, kita pun tak dapat nak sebut nama Allah. Sebab ada orang yang lalui hidup ni, makan minum, berjalan, diberi rezeki, tapi dia tak kenal Tuhan dia Allah. Dia tak tahu pun Tuhan dia Allah. Dia tak tahu Tuhan dia Allah. Masa kami pergi Afrika hari tu, ada satu kampung, kami sampai, mula kami ziarah madrasah besar-besar madrasah. Ada seorang imam dekat satu masjid tu, imam dia tu mu'alaf, orang bahasa Zulu, orang kulit hitam. Jadi dia kata, boleh tak kalau kami bawa jemaah awak ni pergi kat kampung kami? Tapi kampung kami ni Islam saya dengan beberapa orang je, tapi kampung saya ni teruk, orang miskin, susah. Kami pun pergi, dia orang tinggal dalam zinc kecil. Lepas tu ada berapa ratus rumah, dia orang buat macam tempat buang air besar, gali besar-besar, dia orang buang air besar kat situ je. Susah. Jadi masa kami sampai mula-mula, dia orang pun blok ramai-ramai dengan pistol apa semua dekat jalan. Ramai tunggu macam cerita dalam TV, kalau adik tengok TV lah, kayu-kayu semua sekali, pistol-pistol. Jadi bila kita sampai, dia orang marah, tapi nampak yang Zakaria tadi dia orang gembira, sebab Zakaria tu kadang-kadang suka bagi makan kat dia orang, suka bagi makan. Jadi kita pun buat makan-makan. RM100 tu dia boleh masak untuk 200 orang. RM100 boleh masak nasi biryani, ayam, lepas tu bagi untuk 200 orang. Dia orang beratur ramai-ramai, panjang beratur. Bila dia dapat makan je, dia dapat satu bekas nasi tu, adik tahu apa dia buat? Dia menari-nari. Kita pun menari-nari. Dia bunyi kalau orang sana bunyi gulu-gulu, kita bunyi lah gulu-gulu, bunyi macam orang asli macam tu. Tapi dia cerdik-cerdik, dia nyanyi macam rap-rap macam tu. Kita bagi sebekas nasi, dia punya terima kasih tu 5-6 kali. Dia datang lagi, dia buat macam adik
tadi kita kasidah kan, dia nak berterima kasih kat kita tu sampai kita macam bukan apa pun, sebekas nasi je dia sangat gembira. Ramai yang tak ada mak ayah, keluarga susah-susah, ayah yang entah mana-mana pergi. Adik tahu apa, segala puji bagi Allah, kita pun ambil ada Ustaz Zakaria tu dengan isteri dia, dia tak ada, dia cuma imam di tempat yang jauh. Saya kata buka lah madrasah kat sini, dia pun buka madrasah, kami sewakan rumah, dia buka madrasah. Dia ambil semua budak bukan Islam, bagi makan, dia cuma cakap nak ajar membaca, ajar menulis. Adik tahu apa jadi? Lepas tak sampai sebulan, 70 orang yang duduk kat rumah tu, 70 tu semua Islam. Ustaz Zakaria tadi belajar macam adik pondok. Adik-adik yang tadi, maaf, kulit-kulit hitam tadi tu semua, yang lelaki perempuan maaf tak berbaju sangat, perempuan lelaki, semua pakai macam adik-adik. Ustaz dia mengajar pagi-pagi sebelum subuh, dia orang baca Quran, hafal Quran, goyang macam tu pagi-pagi, hafal Quran. Jadi adik-adik tu sekarang dia orang 70 orang dah dapat Islam. Adik tahu tak apa dia? Seluruh dunia ada orang dia cuma tunggu je kita. Seluruh dunia dia cuma tunggu je nak Islam tu. Tak payah nak pujuk dia, tak payah nak ceramah dia, tak payah nak berdebat dengan dia. Dia cuma tunggu je. Maksudnya cuma buat baik pada dia, senyum pada dia, bagi makan pada dia. Dapat ada satu madrasah 70 orang Islam. Ustaz Zakaria tadi kata, bila lagi nak datang sini, banyak lagi kampung kat sini, tinggal datang je dan binakan sekolah dekat dia. Adik tahu tak, seluruh dunia orang tak berhenti nak Islam ni, tapi tak ada orang nak mengajar mereka, nak mengajar, buka madrasah. Kat Colombia, dia kata kat masjid, dia tahu je ada orang Islam berbas-bas datang. Ada jemaah dekat situ datang berbas-bas, sampai jemaah tak tahu nak buat apa, sebab dia orang berdakwah 4 bulan. Tapi lepas dia orang balik, siapa yang nak cari ustaz nak mengajar dekat situ? Adik tahu tak apa dia? Orang tak berhenti masuk Islam, tak berhenti masuk Islam. Jadi bayangkan berapa ramai manusia nakkan Islam, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik, satu saya terfikir, bila tengok banyak orang bukan Islam, jalan kita je Islam, kita jalan, kita je Islam. Saya pergi Switzerland, kita jalan dengan isteri pakai purdah. Sepanjang jalan kat Switzerland tu, dik, punya langit dia cantik, laut dia cantik. Adik tahu apa dia? Dia orang tak tengok langit dan tak tengok laut tu, dia orang tengok isteri saya. Sebab isteri saya pakai purdah. Mula-mula dia orang ni lebih pula tengok isteri kita, sebab dia tengok atas ke bawah, semua sekali, sepanjang jalan tu semua lelaki tengok isteri saya macam ni. Lepas dia tengok, dia akan berbincang. Saya agak lah, dia orang punya bincang tu mesti dia cakap apa? Dia cakap dia orang ni, ada yang puji, ada yang terangkan, ada yang kata macam mana bernapas agaknya pakai purdah. Tapi semua bincang pasal purdah, dia tak pernah tengok pakai purdah. Ada yang datang tanya kita pasal Islam. Jadi adik tahu tak apa dia? Orang nak tahu pasal Islam tu senang je. Masa saya pergi Brazil, kami makan dik pakai tangan. Orang semua datang, kenapa makan pakai tangan? Kat pantai ke jalan, kat Rio tu, kita pakai jubah kan. Yang penting kena pakai jubah lah. Kalau pakai macam dia orang pun tak perasan. Pakai jubah ke, ada janggut ke, pakai serban. Kalau purdah lagi lah. Dia orang semua tak berbaju, dia orang datang kejar kita. Dia orang datang tanya kita, awak ni siapa, Islam tu apa. Sambil jalan-jalan macam tu dik, senang-senang je orang masuk Islam. Bila kita cerita kat dia, dia tak tahu pasal Islam. Jadi seluruh dunia dik, ramai orang yang mereka dahaga nak kenal Tuhan, kenal Allah. Bila saya tengok macam tu, dua je saya fikir. Satu, betapa bertuahnya saya, betapa bertuahnya kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bila kita susah, sedih, kita ada ujian-ujian dalam hidup, kita rasa sedih. Tapi bila fikir balik, macam ni punya dunia luas dik, Allah pilih kita Islam. Adik lagilah betapa bertuahnya, bukan Islam je. Adik dapat belajar agama pada pagi sampai malam, qiyamul lail, sembahyang. Adik depan saya ialah orang yang sangat bertuah dalam dunia. Tu dik rasa syukur ke Allah. Selalu terima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih beri saya Islam. Terima kasih beri saya dapat sebut nama Engkau ya Allah. Terima kasih beri saya dapat mendengar nama Engkau ya Allah. Terima kasih beri saya dapat sebut nama Engkau, dapat sujud pada Engkau. Dia dapat mengenal Allah dik, menyebut nama Allah ini nikmat yang paling besar daripada segala-galanya. Kenapa? Satu masa bila tak ada orang ucap Allah atas dunia ni, semua binasa. Dunia ni tak ada, bumi tak ada, langit tak ada, siang, malam, kita semua tak ada. Raja-raja tak ada, menteri tak ada, polis tak ada, tentera tak ada, Amerika tak ada, Rusia tak ada, bom atom, nuklear, semua ni. Bahkan Jibril, Mikail, Israel pun dik, satu masa tak ada orang ucap Allah, mereka pun dimatikan. Semua tak ada. Jadi apa yang paling berharga rupanya? Menyebut nama Allah tu lebih berharga daripada segala-galanya. Daripada segala-galanya. Dunia ni masih ada sebab ada orang ucap Allah.
Tak ada ucap Allah, semua hilang. Bulan tak ada, matahari tak ada, langit tak ada, siang tak ada, malam tak ada, lautan tak ada, saya tak ada, kita semua tak ada. Jadi kerana itu adik-adik semua, abang-abang kakak semua, kita kena rasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita kena niat, adik-adik kena niat, adik belajar sungguh-sungguh kat madrasah ni, dapat dengan belajar dengan tuan guru Syekh Zainul Asri yang sangat Masya Allah kan, orang yang sangat dihormati di sini. Jadi bayangkan adik dapat belajar di sini, hari-hari menghadap, pagi, tengah hari. Tuan guru saya tengok lepas sebelum subuh dah live, pagi tengah ceramah kat adik-adik tu. Kami daripada jauh je, pukul 5, 5.30, lepas subuh, pukul 9 pun ada duha, malam lagi. Orang tak berhenti, adik dengar. Jadi untuk tu kena niat, apa yang kita belajar di sini, adik niat satu masa nanti adik akan buka madrasah di seluruh dunia. Boleh insya-Allah kan? Dengan niat menghidupkan agama dia, Allah siapa bersedia nak niat untuk buka madrasah seluruh dunia, angkat tangan. Pergi seluruh dunia dia, Brazil, Colombia, tak ada orang adik dalam dunia. Adik bayangkan masa saya sampai, dia cakap dengan saya, dia hidup dah berpuluh tahun, dia kata ni kali pertama dia tengok orang Islam. 10 tahun dekat Rio tu orang tak masuk sangat sebab dia macam kawasan pengganas begitulah. Jadi kata suruh hidup dia tak pernah nampak orang Islam, tak pernah nampak. Rio tu punya besar, tak tahu berapa besar. Ada satu je masjid. Masjid tu pun cukup-cukup 40 orang. Seluruh Rio tu ada satu je masjid. Itu pun belah-belah yang lain. Itu pun orang-orang yang mendatang, orang datang-datang, orang ada orang Arab sikit-sikit. Itu pun kalau kedai-kedai Arab pun ada tak boleh nak makan juga sebab dia bila tanya halal dia pun dah tak halal lah. Kedai Arab ada lagi Arab tapi dia pun dah tak halal. Dia keturunan-keturunan je Arab. Dia Islam atau atuk nenek dia tapi dia pun dah tak tahu halal tu apa pun dia tak tahu dah. Dia bila orang tanya halal dia pun tak tahu halal tu apa. Jadi adik-adik semua, kerana tu rasa syukur pada Allah. Dan kita sangat bertuah kerana satu, saya sendiri bila sedih saya belajar apa? Satu, kita menangis pada Allah. Menangis pada Allah, ada apa-apa je kita menangis pada Allah. Selalu dengar Tuan Guru Syekh Zainul Asri cerita juga, kita kena banyak, ada apa-apa kita minta dengan Allah. Tadi pun dah baru dapat nasihat, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis pada Allah, selalu nangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis. Lepas tu kedua, kita dapat duduk bersama alim ulama ni, guru-guru, terutama adik-adik dapat bersama guru Syekh Zainul Asri. Jadi kita manfaatkan waktu di sini dengan bersungguh-sungguh, mendengar dengan baik. Kenapa? Kerana kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pengorbanan Nabi dia kita dapat agama ni. Nabi susah kan? Nabi lahir ayah tak ada, 6 tahun mak meninggal dunia, 8 tahun lebih kurang datuk meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling banyak menanggung susah demi agama. Susah hidup Nabi ni, hari-hari. Sampai pernah Nabi SAW duduk dekat rumah Fatimah radhiyallahu anha bawa roti untuk Nabi. Baru Nabi nak makan, air mata Nabi mengalir. Fatimah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, kenapa ni? Nabi kata, wahai Fatimah, setelah 3 hari ini roti yang pertama masuk dalam perut saya. Roti yang pertama masuk dalam perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari roti pertama. Nabi jalan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dekat kebun, ada kurma. Sino Abdullah bin Umar ambil, Nabi ambil, Nabi tanya Abdullah, kamu nak? Abdullah tak nak. Dia kata setelah 3 hari inilah kurma yang pertama masuk dalam perut saya. Pernah Nabi SAW pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi, masa tengah sakit, Nabi dengar anak Nabi sakit, Nabi pergi ziarah dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sampai kat rumah Nabi kata, Fatimah, boleh tak radhiyallahu, boleh tak ayah masuk? Ayah datang dengan sekian-sekian orang, maka Fatimah kata ayah boleh masuk, tapi Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang lain tak boleh masuk. Kenapa? Kata Fatimah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya tak ada kain yang cukup untuk tutup tak sempurna, pakaian tak sempurna. Bayangkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian pun tak sempurna, pakaian pun dah tak ada di dalam rumah. Maka Nabi campak kain Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW masuk. Dia masuk, Fatimah radhiyallahu nak sambut Nabi, bangun nak sambut Nabi, tapi tak larat sampai jatuh. Nabi pergi kat Fatimah radhiyallahu anha, Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha, Nabi nangis. Kita dalam berdakwah ni ujian, tapi antara ujian yang paling berat ialah bila kita tengok isteri kita menangis, anak kita menangis, keluarga kita susah. Jadi ada orang kita tak pernah jumpa, tak berdepan, tapi manusia ni sangat banyak menangis dan mendoakan kita semua. Dan selama-lamanya kita terhutang budi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tangisan dan doa Nabi, kita dapat hidayah, dapat agama. Macam ni kita nak balas jasa Nabi SAW. Kerana doa Nabi, keluarga kita dapat Islam. Kerana doa Nabi, bapa saya dapat sembahyang, dapat Islam. Kerana doa Nabi, mak saya dapat Islam. Kerana doa Nabi,
Ramai orang kita sayang dapat Islam. Nabi telah berkorban siang malam. Nabi telah beri segala-galanya untuk kita semua. Nabi dah wafat. Sekarang kerja agama, dakwah ini, Islam ini, siapa yang nak kena kembangkan? Kita semua. Untuk itu kita kena niat buat dakwah ni, hidup ke agama ni bila sampai kita mati. Mati baru kita berhenti. Jangan kita berhenti selagi kita belum mati. Dan hidup kita memberi asbab hidayah untuk manusia. Mudah-mudahan mati kita pun jadi asbab hidayah untuk manusia. Untuk itu kita kena berniat begini. Malam-malam dia doa hidayah untuk manusia. Sekarang ni dah kurang kan. Orang-orang yang menangis untuk umat ni di waktu malam. Waktu malam Nabi nangis untuk umat. Saya Muslim, Nabi jumpa Jibril, kata, ya Rasulullah, kenapa ni? Nabi kata, ya Allah, umat aku. Nabi sepanjang malam nangis untuk umat, nangis untuk kita semua, nangis untuk manusia yang lain, menangis supaya manusia dapat hidayah. Jadi kita, sebab tu kita pun kena jadi tukang nangis ini. Dulu alim ulama macam tuan guru kan, waktu malam orang saleh, orang alim-alim, malam dia orang tak tidur sangat, malam nangis untuk orang lain, nangis untuk umat, nangis untuk dekat dengan Allah, nangis doa keampunan semua orang Islam. Ya Allah, ampun dosa semua orang Islam. Ya Allah, ampun dosa semua orang Islam. Itu kita pun kena berusaha yang sama. Daripada sikit-sikit kita niat hari-hari doa untuk semua orang Islam. Doa, ya Allah, ampun dosa semua orang Islam. Ya Allah, ampun dosa semua orang Islam. Ya Allah, ampun dosa semua Islam kat Malaysia ni. Ya Allah, ampun dosa semua Islam kat Indonesia. Ya Allah, ampun dosa semua Islam dekat Singapura. Ya Allah, ampun dosa semua Islam di seluruh dunia. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampun dosa kami. Selalu minta supaya Allah ampunkan dosa kita. Yang kita harap dalam hidup ni keampunan Allah, keredaan Allah, dan minta hidayah untuk manusia lain. Adik doa kan, adik orang yang dalam majlis ilmu, saya belajar agama, doa, ya Allah, hidayah untuk orang kat Amerika. Ya Allah, hidayah orang dekat Rusia. Ya Allah, hidayah orang dekat China. Ya Allah, hidayah orang dekat Brazil. Ya Allah, hidayah orang dekat Afrika. Doa orang kat Afrika, ya Allah, hidayah dekat seluruh manusia dalam dunia. Doa hidayah untuk semua manusia dalam dunia. Ramai dia orang dahagakan nak agama ni. Kita bertanggungjawab. Ada 8 bilion manusia, ada 6 bilion orang yang belum kenal Tuhan, kenal Allah. Tanggungjawab kita menyampaikan agama ini. Untuk itu kita kena berdoa. Walau duduk kat sini, kita doa untuk semua manusia dalam dunia. Adik-adik kat sini, masya-Allah, semua niat begitu kan. Semoga saya ambil apa kita ni jadi asbab kebaikan untuk diri saya pertamanya. Apa cakap untuk hati saya sendiri kan. Doakan untuk saya juga ya. Terima kasih semua sekali, selalu doa. Saya kalau apa-apa selalu minta mesej dekat Tuan Guru Zainul Asri. Ada masalah je, kalau saya mesej tengah ada masalah. Kalau tak ada masalah tak mesej kan. Ada masalah baru mesej minta doa. Sebab dalam hidup kita ni bila pegang tangan Tuan Guru kan, teringat saya ayah dah tak ada, mak pun dah tak ada. Rupanya bila kita pegang tangan orang baik, orang soleh ni, dia rasa tenang. Macam adik ada mak ayah kan, adik tak pegang tangan dia sangat sebab tak rasa nilai dia. Rupanya bila kita pegang, saya bila pegang tangan Tuan Guru, teringat tangan mak sendiri, teringat tangan ayah. Bukan maksudnya tangan-tangan yang orang-orang yang mendidik kita, membimbing kita. Ada berapa 1-2 orang yang pernah didik saya, guru-guru saya. Ada 1-2 orang cikgu yang memula dakwah saya. Dia dah meninggal dunia, macam itulah dia pegang tangan. Kadang bila dia pegang, saya tarik tangan. Kalau dulu kan pegang, tarik tunggu ya, tarik. Lama-lama pegang, cikgu kita pegang tangan kan. Rupanya pegang tu dia jadi obat untuk hati kita. Tu adik-adik semua beruntunglah dapat selalu pegang tangan Tuan Guru, dapat pegang tangan ustaz-ustaz, orang saleh kat sini. Pegang tangan mereka ni jadi obat untuk hati kita. Bersama dengan orang saleh ni jadi obat untuk hati kita. Hati dia berat macam mana masalah, duduk macam mana tempat macam ni, tiba-tiba dia rasa macam lapang hati tu. Tenang. Tu hargailah nikmat ni dan belajar sungguh-sungguh insya-Allah kan. Sampai hafiz, jadi alim ulama, dapat sebarkan Islam, jadi tukang umat manusia, dapat menangis untuk umat ini, menangis untuk hidayah. Jadi seperti mana Tuan Guru Syekh Zainul Asri sekarang ada satu. Mudah-mudahan seramai yang ada ni semua seperti Tuan Guru Syekh Zainul Asri menjadi asbab kebaikan. Bukan orang Malaysia je rasai, bahkan orang di seluruh dunia dapat rasai nikmat ni. Mudah-mudahan begitu. Semoga Allah SWT panjangkan umur Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan rahmat yang tak berhenti mencurah buat beliau. Semoga Allah SWT beri kebaikan buat Tuan Guru dan keluarga Tuan Guru. Allah SWT beri rezeki yang mencurah-curah, supaya beri kesihatan, keberkatan, menjadi asbab matahari hidayah buat seluruh alam. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan Tuan Guru sentiasa dapat menjadi asbab kebaikan hidayah untuk kami semua, terus membimbing kami dan terus mendidik kami semua insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Untuk perut. Kita semua dalam bersyukur kepada Allah berikan kepada kita terutama yang semoga kita memastikan dalam berada kita pada
mengingatkan masa, mari diteruskan lagi dengan penyampaian terhormat daripada Ustaz Ibu kepada Guru Syekh Muhammad Zainal Abidin. Mari dengan ini dipersilakan. Bila balik ke KL Mana saya? Bila balik ke KL Malam ni Pak. Kalau boleh bila KM boleh singgah rumah saya bawa keluarga. Boleh. Daripada kedai-kedai. Allah